Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Tuan Haji Ridwan selaku nazir bagi DUN Titik Tinggi ini, yang saya kasih juga imam-imam, bilal-bilal, pengurusi dan juga barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mustaghfirin, Kampung Bukit Cabang, para alim ulama, para asatizah, guru-guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jal, kerana dengan izinnya, dengan taufiknya, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi tujuan kita imarahkan, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah, dan juga kita hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan majlis-majlis ilmu. Ini kerana ibadat dia tidak akan datang melainkan dengan ilmu. Kena ada ilmu dulu. Nak salat kena ada ilmu, nak puasa kena ada ilmu, nak beriman pun kena ada ilmu dahulu. Jadi kena seimbangkan. Kita kena seimbangkan antara ilmu dan juga ibadah kita. Jangan ilmu banyak tapi ibadah tak buat. Jangan ibadah buat tapi tak ada ilmu. Jadi dia kena diseimbangkan. Dan itulah yang kita usahakan untuk kita hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk manfaat kita bersama. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan sedikit berkenaan dengan intipati ataupun intisari berkaitan dengan tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia, iaitu intisari daripada surah Al-Fatihah. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sebelum itu kita pergi kepada berkaitan dengan Al-Quranul Karim, adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala sampaikan suruhan dia, sampaikan larangan dia kepada manusia. Untuk sampaikan kepada manusia ini, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, wahyu ini ada dua bentuk. Asaslah. Perkara ini adalah asas. Yang pertama ialah wahyu al-matlu. Wahyu yang ditilawahkan. Wahyu yang ditilawahkan iaitu Al-Quranul Karim yang kita baca itulah. Maksudnya begitulah malaikat Jibril alaihi salam mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada para sahabat, sahabat ajar pada generasi kemudian sampai kepada hari ini, dengan perkataan yang sama, dengan lafaz yang sama, dengan susunan yang sama, iaitu tidak berubah walaupun satu baris. Usahakan huruf baris pun tidak berubah, bagi atas, bagi bawah, bagi depan, syaddah dan sebagainya, itu tidak berubah. Itu kita sebut al-wahyul matlu, yang mana wahyu yang ditilawahkan ini dibaca di dalam salat. Kita baca dalam salat. Satu lagi wahyu juga daripada Allah SWT juga, iaitu ghairul matlu, yang tidak ditilawahkan. Yang tidak ditilawahkan iaitu berupa sunnah, berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai umat Islam,
sebagai orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan kedua-dua jenis wahyu ini. Kita tak tolak tepi. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iaitu disebutkan ada satu daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karibah Al-Kindi. Dia kata apa? Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi, iaitu dibimbangi, dikhawatiri akan datang nanti satu orang lelaki yang mana muttaki'an ala arikatihi, dia ni duduk bersandar di tempat duduk dia, tempat persandaran dia. Yuhaddithu bihadithin min hadithi, kata Nabi, iaitu ketika dia sedang duduk itu dia disampaikan hadis tentang ataupun salah satu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sama ada dia ditegur, sama ada dia membaca buku, sama ada dia hari ni tengok telefon dan macam-macam lah, ataupun orang sampaikan kepada dia direct secara langsung. Yuhaddithu bihadithin min hadithi, kata Nabi, iaitu dia ini dibacakan kepada dia dengan satu hadis daripada hadisku. Fayaqul, kemudian dia kata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kamu, antara kami dengan kamu ni kita ada kitabullah, kitabullahi azza wa jal, kata dia. Fama wajadna fihi min halal istahlalnahu, apa yang kami dapati di dalam kitabullah itu perkara yang halal, maka kami akan katakan ia halal. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu, mana-mana yang kami dapati dalam kitabullah itu perkara yang haram, maka kami akan haramkan dia. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah, ketahuilah bahawa sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan itu ialah sama dengan apa yang Allah SWT haramkan. Nampak slogan dia ataupun kata-kata dia hampir-hampir sama, ataupun kita boleh kata samalah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dari sudut maksud sebenarnya dia mengenepikan hadis Rasulullah SAW. Sebab tu dia sebut awal-awal tadi, dia kata bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kamu ada kitabullah. Jadi kamu bawa mari hadis ni, kamu bawa datang hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi ni, kami dengan kamu ni ada satu benteng, iaitu ataupun berpegang kepada perkara yang sama, iaitu kitabullah. Mana-mana yang kami dapati dalam kitabullah itu halal, maka kami kata ia halal. Kalau kami dalam kitabullah tu kata haram, maka kami kata haram. Jadi tak usah bawa hadis kepada kami. Maksud dia macam tu, iaitu kalimatul haq urida bihal batil, kata-kata yang benar tetapi maksudnya adalah maksud yang batil. Dan kita tengok pada hari ini banyak orang, mereka dah mula dah, kita kata di negara kita pun dah ada golongan yang disebut sebagai Ahlul Quran ataupun Quraniyun ataupun Quranis. Mereka ni mendakwa mereka adalah ahli Quran, tapi sebenarnya mereka ni ialah golongan anti hadis. Mereka tidak bersetuju dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka menyatakan bahawa hadis-hadis ini adalah merupakan rekaan, dongengan yang dibuat oleh para ulama. Sebab mereka kata wahyu ni satu sahaja, iaitu Quran sahaja. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata wahyu ini ada dua bentuk tadilah. Satunya al-matlu, satu lagi ghairul matlu. Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya sebenarnya dalam Quran sendiri pun dah ada. Mereka dakwa mereka pegang Quran, tapi dalam Quran sendiri dah sebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW itu, tidaklah baginda itu bercakap dengan hawa nafsu dia, kehendak kehendak peribadi dia, tapi apa yang Nabi SAW cakap itu ialah wahyu yang diberikan kepada dia, wahyun yuha, yang diwahyukan kepada dia. Jadi itu asas. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita tak boleh terjemahkan Al-Quran itu ikut sewenang-wenang kita, ikut kepahaman kita. Sebab tu kita tengok ada orang dia terjemahkan Al-Quran ikut kepahaman dia. Bila dia baca Yasin bagi contoh, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin
wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang hakim, yang memutuskan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau di kalangan para rasul. Dia kata ayat ni ayat Quran, jadi dia baca engkau tu ialah pembaca lah, jadi dia lah di kalangan mursalin. Jadi Nabi SAW baca dulu, dia rasul di kalangan Arab. Jadi dia ni orang Melayu, dia baca, dia kata dia rasul di kalangan Melayu. Kita kata bukan dia seorang baca surah Yasin, kita pun baca surah Yasin juga, pakat-pakat jadi rasul semua. Tidak, bukan macam itu. Jadi kita kena baca Al-Quran dengan konteks dia. Macam mana kita nak tahu konteks dia? Melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama dahulu mereka tak beri nama golongan yang berpegang dengan sunnah, ikut Nabi SAW ni sebagai Ahlul Quran, walaupun memang kita berpegang dengan Quran, tapi dia bagi nama Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah kenapa? Kerana orang yang sesat ini, Mu'tazilah ke, Murji'ah ke, Syiah ke dan sebagainya, mereka semua mendakwa mereka berpegang dengan Al-Quran, tapi mereka semua bermasalah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keadaannya. Bila demikian, kita mengetahui tentang kepentingan Al-Quranul Karim. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita perlu pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat mana pun kita, kedudukan kita tinggi mana pun kita, banyak pengaruh kita banyak macam mana pun, besar macam mana pun pengaruh kita, banyak macam mana pun harta kita, sampai masa ada ketika dalam kehidupan ini, walaupun kita ada semua di sekeliling kita, ada ketika kita akan menghadapi kesulitan, ada ketika kita akan menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Nak tak nak, kita kena bergantung kepada yang lain lah. Dalam kehidupan kita ni pun kita bergantung dengan orang sekeliling kita. Kita perlukan jiran, kita perlukan ibu, kita perlukan ayah, kita perlukan anak, kita perlukan kawan-kawan dan sebagainya. Itu dalam kehidupan atas dunia. Apatah lagi kita nak pergi menuju ke kehidupan akhirat, yang mana tuan kepada kehidupan akhirat ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Raja kehidupan di akhirat ini, pemerintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita perlukan ada pertalian, ada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Hubungan, kalau kita nak kata telefon ke, kita nak kata alat komunikasi ke, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sama-sama manusia kita perlukan telefon, tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak telefon lah, tapi kita perlukan Al-Quran. Di situlah Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan kita. Berapa banyak ayat-ayat yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sepatutnya kita sentak, sebab yang beriman itu kita. Kalau kita rasa kita beriman, ayat tersebut Allah panggil kita. Macam orang panggil kita, kalau kita ada anak, orang panggil kita ayah, kita paling. Sebab apa? Sebab kita memang seorang ayah, ataupun nama kita lah, nama kita sebagai contoh Muhammad. Bila kita pergi satu tempat, tiba-tiba kita dengar suara orang panggil Muhammad, maka kita pun akan paling belakang. Kalau nama kita Sulaiman, orang panggil Sulaiman, kita pun paling tengok. Sebab apa? Sebab nama kita Sulaiman. Tengok-tengok dia panggil Sulaiman lain, tengok-tengok dia panggil Muhammad lain. Tapi kenapa kita paling? Sebab kita ada perasaan, kita ada satu deria, sensitivity kita, bila sebut nama tersebut, itu nama kita, walaupun mungkin dia panggil orang lain. Dia pun tak kenal kita, cuma dia panggil Sulaiman, dia panggil kawan dia Sulaiman, tapi kita paling sebab nama kita Sulaiman, bagi contoh. Jadi bila Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu, bila kita beriman, patutnya kita terpanggil dengan ayat tersebut. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, patutnya kita terpanggil dengan panggilan tersebut. Barulah kita ada rasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila baca ayat Quran ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kita rasa ni ayat ni untuk kita. Ya, ayat ni untuk kita. Apa benda Allah SWT nak sebut pada kita. Dengan sebab itu, benda ni dia tak datang secara automatik. Dia datang dengan pendidikan, dia datang dengan usaha, dia datang dengan perlahan-lahan kita didik, kita bimbing diri kita bimbing keluarga kita bimbing masyarakat kita dari semasa ke semasa. Dengan sebab itu, ada kelebihan bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, disebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ada beberapa level ataupun ada beberapa tingkatan.
Yang pertama ialah orang yang belajar Al-Quran. Dia belajar Al-Quran untuk keperluan dia. Sebagai Muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT, mengikut sunnah Nabi SAW, maka dia belajar Quran, jaga tajwid, jaga bacaan, nak faham isi kandungan Al-Quran dan sebagainya. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, dia mengajarkan Al-Quran, dia menjadi guru Al-Quran. Tapi nak pergi kepada yang kedua ini, dia kena belajar tu, belajar yang betul-betul, bukan belajar setakat nak lulus periksa ataupun setakat nak bagi lepas aja, boleh baca. Tak, dia kena belajar yang sampai boleh mengajar. Sebab setiap Muslim dia akan ni normal fitrah kehidupan manusia. Setiap Muslim dia akan berkahwin. Dia akan berkahwin, dia akan dapat zuriat keturunan dan sebagainya, dan inilah sunnah Nabi SAW. Maka bila dia dapat anak, dia nak kena didik anak. Bila ada pasangan, dia nak kena didik pasangan dia, ya. Kalau yang isteri nak mengajak suami, suami nak mengajak isteri dan sebagainya, dia perlukan ilmu tersebut untuk dia mengajar. Dan Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, iaitu sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan juga wa'allamah. Siapakah guru Quran yang terbaik? Siapakah penuntut ilmu Al-Quran yang terbaik yang kita nak contohi? Tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang dinyatakan dalam hadis ini, orang yang paling baik di kalangan umat Islam ini ialah Nabi SAW. Nabi belajar daripada Jibril Al-Quran. Sebagaimana Jibril ajar, begitulah yang Nabi SAW dapat. Kemudian Nabi juga guru yang terbaik, dia mengajar kepada para sahabat Al-Quran. Jadi kita kena contohi Nabi SAW, macam mana ketekunan Nabi SAW mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada para sahabat. Sehingga pada hari ini, dah 1400 tahun dah, apa yang kita baca hari ini sama seperti apa yang Nabi baca dulu. Tak ubah walaupun sedikit. Ini bukan kalau bahasa sekarang ini bukan biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa, maksudnya ini satu bentuk pengajian yang sangat brilian, sangat genius, sangat hebat, sehingga hari ini terpelihara agama. Sehingga umat Nabi SAW tidak perlukan Rasul selepas daripada Nabi. Cukup Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Kenapa? Kerana sikap umat Nabi SAW tak sama seperti Bani Israel, tak sama seperti orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Kita berusaha untuk memberikan sumbangan kepada agama, menjaga ketulinan agama, menjaga kesucian agama sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Kemudian kepentingan juga kepada kita sebagai umat Islam untuk kita mentadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran iaitu dengan maksud kita meneliti, memahami, mengkaji Al-Quran itu secara mendalam. Sebab Quran ni sifat wahyu. Sifat wahyu ini dia jumud, dia beku. Maksudnya wahyu tidak lagi berkembang selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Selepas daripada Nabi wafat tak bertambah dah. Quran banyak tu, hadis pun banyak tu lah, tak bertambah dah. Yang kita kata macam mana hadis sampai juta-juta, Imam Bukhari yang hafal sampai sejuta, Imam Muslim hafal sampai juta hadis. Yang banyak, yang juta itu ialah jalur riwayat. Hadisnya tak banyak. Hadis tak banyak. Jadi itu keadaannya. Sifat yang berkembang lagi, yang banyak lagi, macam mana hadis boleh macam-macam hari ini, campur dengan hadis yang palsu, campur dengan hadis yang rekaan, campur yang dongengan dan sebagainya. Hadis-hadis yang dhaif, yang tu boleh berkembang. Yang tu boleh berkembang. Yang bahagian benda-benda tipu ni boleh berkembang. Tapi yang tulen ni dia bersifat beku dah, habis dah yang tu. Jadi daripada Quran yang 30 juzuk itu, satu mushaf itu, kemudian daripada hadis-hadis yang ada itulah yang kita nak survive iman kita, nak survive kita punya keturunan kita, Islam, agamanya, solatnya, puasanya, ibadahnya, akhlaknya sampai ke hari kiamat. Tak tahu lagi kiamat bila ni. Boleh jadi 1000 tahun lagi, boleh jadi 10,000 tahun lagi, boleh jadi sejuta tahun lagi. Kita berani bagi jaminan tak keturunan kita yang ke 1000 bagi contoh, keturunan kita tak tahu zaman bila dah tu, keturunan kita yang ke 50,000 tak tahu siapa dah, kita ni pun dah hilang dalam sejarah dah. Adakah mereka akan dapat lagi merasai iman sebagaimana kita beriman hari ini? Adakah mereka dapat baca Quran sebagaimana
Quran kita baca hari ini. Kita nak hadapkan sahabat, sahabat semua dah meninggal dunia. Nabi SAW pun dah wafat. Tabi'in pun dah tak ada. Yang ada sekarang ni hidup atas muka bumi ni kita, untuk memastikan generasi berikut selepas daripada kita dapat apa yang kita dapat hari ini. Quran, Allah SWT sebut dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, iaitu Allah SWT sebut, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup daripada nak memahami Al-Quran. Jadi sebenarnya Quran ni bukanlah satu benda yang sukar, bukan benda payah nak faham. Semua orang, daripada sealim-alim orang, sebijak-bijak orang atas muka bumi ni, sampailah sejahir-jahir orang, sampailah orang awam biasa pun, mereka berhak untuk membaca Al-Quran dengan kepahaman masing-masing, rezeki yang Allah SWT beri. Kalau orang tersebut dia ada 3 ilmu bagi contoh, ilmu matematik, ilmu bahasa Arab, ilmu apa lagi, contohnya ada 3 ilmu, dia baca Quran, dia dapat melalui dia akan dapat faham Al-Quran melalui 3 ilmu. Kalau orang tu ada 10 ilmu, ilmu nahwu, ilmu saraf, apa semua, dia akan dapat banyak lagi. Kalau orang itu ada 1 ilmu pun, dia akan dapat kadar dengan yang dia dapat. Yang penting dia tadabbur dengan apa keupayaan yang dia ada untuk dia faham ayat Quran. Sebab itu hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran itu 114 tak sama saiz. Ada surah yang panjang, sangat panjang sampai 2-3 juzuk. Ada surah yang pendek sampai 3 ayat sahaja. Ada surah yang sampai 280 lebih ayat. Ada surah yang 3 ayat sahaja. Sebab apa? Sebab manusia kapasiti tak sama. Ada manusia yang otak dia hebat, boleh tampung banyak memori, banyak ilmu sana, ilmu sini, ilmu apa semua ni, banyak dia boleh faham. Ada manusia yang memori dia sikit je. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang lain dia tanggungjawab dia yang perlu dibuat. Dia nak tumpukan kepada satu-satu perkara tu terhad. Contohnya nak baca Quran, dia sibuk dah perkara lain dalam kehidupan dia. Jadi dia ada masa yang sedikit ataupun masa yang sangat terhad dengan Quran, jadi berkadaran sesuai dengan dia lah. Jadi tadabbur Al-Quran tak tunggu kita tadabbur surah-surah yang panjang-panjang. Kita tadabbur bermula dengan surah yang kecil-kecil lah, yang surah-surah yang ringkas. Sama nilai dia, tetap Al-Quran. Walaupun surah Kausar bagi contoh pendek, dengan surah Al-Baqarah yang panjang, nilai dia sama. Nilai dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ada beza. Jadi jangan kita kata kita rasa macam lekeh lah kita tadabbur surah pendek-pendek ni, nak kena tadabbur surah panjang-panjang baru rasa hebat. Tak, sama, nilai dia sama. Nilai dia sama. Surah An-Nas pendek dengan surah Ali Imran, kita kata nilai dia sama. Jadi jangan kita rasa segan, jangan kita rasa nanti dululah nak kena tunggu alim dulu. Tak, ada surah-surah yang pendek yang boleh kita mulakan untuk kita mentadabbur Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau tidak tadabbur, Allah Taala sebut am ala qulubin aqfaluha, adakah hati dia tu, atas hati dia tu, atau diselaputi hati dia tu dengan satu penutup sehingga dia tak nak baca Quran. Jadi kita bimbang, takut perkara tersebut ada dalam jiwa kita lah. Jadi kita kena gemburkan hati ni. Hati ni dia macam tanah. Tanah tu kalau dia kering sangat, lama sangat tak disirami dengan air, dia akan jadi kerah macam batu. Jadi perlukan kepada air. Bila nak perlukan kepada air, barulah dia jadi gembur, baru letak benih apa pun dia akan tumbuh dengan baik dan sebagainya. Itu keadaan hati manusia. Sebab tu Imam Bukhari dia ada tulis dalam dia ada susun bab dalam kitab Sahih Bukhari itu, dia himpunkan hadis-hadis disebut sebagai Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq iaitu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang boleh melunakkan jiwa, melembutkan jiwa. Perkara-perkara yang boleh melembutkan jiwa ini ialah mengingat kepada kematian. Ingat pada mati, itu lembutlah jiwa. Yang jadi kerah jiwa kita ni, kita berasa kita jauh lagi dengan mati. Kita berasa kita nak hidup atas dunia ni lama lagi. Yang tu yang jadi kerah. Kita rasa kuasa kita tu kita akan pegang selama-lamanya. Pengaruh itu kita akan dapat selama-lamanya. Ilmu kita tu kita akan dapat genggam selama-lamanya. Tak tua, tak nyanyuk dah. Jadi yang tu yang menyebabkan kita rasa, yang menyebabkan hati kita kerah. Kemudian bila kita ingat kepada kematian, benda tu yang akan menyebabkan kita
kita berfikir balik, kita renung balik, kita sedar diri kita siapa, kita hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sangat rahmat, nak sangat keberkatan, nak sangat bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila macam tu barulah kita ingat, barulah hati kita jadi lembut. Jadi bila lembut ni sesuai untuk kita nak siram hati kita ni dengan Al-Quran dan sebagainya. Berkaitan dalam banyak-banyak surah, 114 surah ini, surah yang paling utama adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah, iaitu yang mana dalam satu riwayat Imam Muslim rahimahullah, dia menyatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, dia mendengar suara pintu atau di sebelah atas. Ini apa kita kata, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hijab, orang lain tak dengar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril boleh dengar. Sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepala dia, Jibril angkat kepala dia, faqala hadza babun minas sama, ini adalah satu pintu daripada langit, futihal yaum lam yuftah qattun illa al-yaum, dibuka pada hari ini yang mana tak pernah dibuka melainkan pada hari ini. Sebelum ni tak pernah buka melainkan pada hari itu. Banyaklah cerita dalam hadis-hadis yang lain pun, cerita pasal pintu-pintu langit ni banyak. Dalam hadis berkaitan dengan Ramadan selalu kita dengar, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, maksudnya langit ni ada pintu. Macam mana rupa dia wallahu alam, tapi ada pintunya, ada pintunya. Fanazala minhu malak, turun daripada langit tersebut satu malaikat, faqala hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qattun ilal yaum, kata Jibril, ini satu malaikat yang tak pernah turun atas muka bumi sebelum ini kecuali pada hari ini. Tak pernah turun ke atas muka bumi, dan turun tu pada hari tersebut. Fasallama, kemudian dia bagi salam, malaikat tersebut memberi salam, qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qablak, dia kata berikanlah khabar gembira, kata dia, binurain, dengan dua cahaya, utitahuma, yang mana diberikan keduanya kepada kamu, lam yu'tihima nabiyyun qablak, tidak diberikan kepada nabi sebelum daripada kamu, iaitu Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, surah Fatihah dan juga penutup surah Baqarah, ayat akhir surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu, iaitu tidak sekali-kali kamu tidak akan baca satu huruf daripada dua surah ini ataupun dua ayat ini tadi, illa u'titahuma, melainkan kamu akan diberikan ganjaran, dapat pahala, dapat habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Sebab apa? Sebab kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat surah-surah ini adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, melainkan hadis-hadis, ada beberapa sahaja yang ada fadilat-fadilatnya, iaitu antaranya surah Al-Fatihah, Jadi itu kelebihan surah Al-Fatihah. Kalau kita teliti tengok, kita buka balik Al-Quran, kita akan nampak surah Al-Fatihah, susunan 114 surah itu adalah susunan daripada Nabi SAW. Itu bukan rekaan, maksudnya bukan sahabat tengok bubuh surah ni kat tengah lah, bagi panjang-panjang dulu lah. Biasanya orang kalau pendek duduk depan ni, orang baca pendek je, panjang-panjang orang belakang orang tinggal. Jadi bubuh panjang dulu, belakang pendek-pendek. Itu bukan. Yang susunan Quran tu, kenapa surah Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya
itu ialah susunan daripada Nabi sallallahu alaihi susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajarkan kepada sahabat, begitulah sampai kepada kita hari ini. Dia bukan ijtihad. Kalau ijtihad kita akan pergi, kita tengok dekat Arab Saudi mungkin lain, kita pergi kat Mesir mungkin susunannya lain, kita pergi dekat Morocco susunannya lain, pergi kat Jepun susunan, Rusia lain, kat Malaysia lain, ikut masing-masing, ikut fatwa masing-masing. Nak susun surah mana dulu. Kita tahu orang Melayu ni tak apa nak rajin sangat, jauh daripada bahasa Arab pun, bahasa Inggeris je hebat. Jadi bubuh surah pendek-pendek depan. Surah Baqarah ni duduk belakang. Ataupun bubuh surah panjang-panjang ni duduk tengah. Sebab apa? Sebab negara dia sekian-sekian, iklimnya apa semua tu. Tidak berlaku demikian, menunjukkan bahawa itu mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang demikian. Bila macam itu kita tengok susunan surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni penting tak penting sampai Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, iaitu tidak sah ataupun tidak sempurna salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Surah Fatihah, bila dia tak baca surah Fatihah dalam salat dia, tak sempurna salat dia ataupun tidak sah salat dia. Jadi Nabi Quran letak yang pertama. Bila letak yang pertama, yang kedua surah Al-Baqarah panjang. Yang pertama ni tadi satu muka surat. Kalau kita tengok ini bulat kecil je, 7 ayat. Sab'ul Mathani, nama lain bagi surah Fatihah. Kecil. Kemudian surah Baqarah sampai 2 juzuk lebih. Kemudian surah Ali Imran pun panjang. Kemudian surah An-Nisa pun panjang juga. Kemudian surah Al-Maidah pun panjang juga. Dan surah-surah selepas itu panjang-panjang. Kalau lah kita kata tak payah alim pun, kita tak tunggu jadi mufti, tak tunggu jadi ustaz pun. Kalau kita tengok budak-budak, mungkin kalau dia tengok betul, kalau tadabbur betul tengok ayat Quran ni, buka bentang balik surah-surah ni, tengok kenapa surah yang pertama pendek, surah yang lain-lain selepas dia panjang-panjang. Panjang tu bukan panjang yang biasa, panjang yang betul-betul panjang. Surah Baqarah paling panjang dalam Quran, betul-betul panjang. Jadi menonjol sangat surah Al-Fatihah. Sebab apa? Benda yang macam ni supaya manusia berfikirlah. Itu yang perlukan kepada tadabbur. Dia menonjol sangat. Allah SWT susun itu supaya manusia memperhatikan. Macam kalau kita kata satu kertas putih tu letak titik hitam, orang tak tengok dah kertas putih tu, orang tengok kenapa ada titik hitam tengah. Dia macam tu. Sebab terlalu menonjol, walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil. Demikianlah surah Al-Fatihah, iaitu yang mana surah Al-Fatihah ini merupakan kunci, merupakan kita kata spek mata lah bagi orang nak baca Quran hari ni. Sebelum dia nak buka Quran tu, dia ambil spek mata dulu. Ataupun kalau kita kata nak masuk rumah, dia akan cari kunci dulu nak masuk rumah. Tak ada kunci tu, hebat macam mana rumah pun tak boleh masuk. Rumah dia, betul dah rumah dia, tapi tak ada kunci, tak boleh masuk. Kereta hebat lah, dia kata, kereta saya ialah kereta sekian-sekian, Ferrari apa semua ni kan. Kemudian orang lain nak tumpang masuk, kata kunci tertinggal rumah. Tengok je lah kereta, ambil gambar je lah. Nak masuk dalam tak boleh buat apalah. Samalah kita, Quran ini macam tadi kita sebut, berapa ramai ajaran sesat, berapa banyak ajaran sesat atas muka bumi ni. Mereka dakwa, mereka berpegang dengan Quran, tapi mereka sesat. Kenapa? Kerana mereka tak ada kunci tadi. Mereka baca Quran bukan dengan manhajnya yang betul, bukan baca dengan cara yang betul. Mereka baca Quran tadi tu untuk mereka menegakkan ataupun untuk mereka menyokong hawa nafsu mereka. Nak tolak hadis tapi menggunakan Al-Quran. Nak tolak sahabat, mereka gunakan Al-Quran. Ada ayat-ayat Quran yang mengkritik sahabat, mereka gunakan ayat-ayat itu untuk menghina sahabat. Sebenarnya Quran bukan nak kritik tujuan hina, kritik kerana nak betulkan kesalahan. Dan Quran sebut tentang sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Maksudnya sahabat ni telah diiktiraf sebagai orang yang diredai. Kita nak jadi orang yang diredai oleh Allah, tak ada pilihan melainkan kita kena ikut sahabat lah. Sahabat yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian keadaan surah Al-Fatihah sebagai kunci dan juga sebagai cermata. Jadi sesuai sangat dia surah yang pertama dalam Al-Quran. Bila baca surah ini, walaupun ringkas, tapi dia mempunyai intipati yang sangat penting untuk kita menjelajah, untuk kita mengayuh, untuk kita menghadapi samudra Al-Quran. Banyak lagi ni surah-surah dalam Quran ni.
lepas pada tu surah panjang dah. Jadi kita tengok berkaitan dengan itu, surah Fatihah ni sesuai, pendek, ringkas, manakala surah-surah selepasnya semuanya panjang-panjang. Ialah surah yang selepas dia lah, lepas tu yang hujung-hujung juz 30, juz 29 pendek tu cerita lain pula lah. Jadi macam kita kata, kalau orang masuk jadi askar ni, jadi ataupun orang nak masuk dalam hutan ni, dia perlu bawa bekal dia lah, bawa senjata, pisau ke dan sebagainya, bawa pistol ke apa yang berkaitan untuk dia meredah hutan yang luas tu. Apa nak jumpa dalam hutan tu tak tahu lagi, tapi dia kena siap bekal, kena ada pisau, kena ada ilmu nak masuk, nak tahu arah utara mana, arah selatan mana, arah dan sebagainya tu, dia kena ada persiapan dia. Persiapan tu kalau kita tengok sikit je, pisau, kalau pisau panjang ataupun parang itu saja, tapi banding dengan hutan yang besar tu, kita kata tak padan lah, tapi itu keperluan dia. Kalau tak ada itu tak boleh masuk hutan. Masuk sekejap, lepas tu kena baham dengan harimau, kena baham dengan apa, kena lemah, kena arus sungai dan sebagainya, tak itu. Sama surah Fatihah itu fungsi dia. Sebab tu dalam surah Fatihah, kita lompat teruslah. Dalam surah Al-Fatihah Allah SWT sebut ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar. Sebenarnya ayat tu untuk kita. Ayat tu untuk manusia. Ihdina, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Kami tu siapa? Kami tu manusia lah. Bukan ihdina tu Allah SWT yang minta hidayah. Bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar kepada kita skrip. Allah ajarkan kepada kita teks macam mana kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang tu yang kita minta. Dalam salat, satu hari 17 kali, 17 rakaat sekurang-kurangnya kita minta itu kepada Allah SWT. Bukan kita sahaja minta, Nabi, Rasul dia pun baca juga surah Fatihah dalam salat. Jadi Nabi yang maksum, Nabi yang memang dah tentu dah utusan Allah Subhanahu Wa Taala pun minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah bukan baru masuk, bukan muallaf ni, Nabi, Rasul. Kita tumpang dia, kita ikut dia. Jadi yang itu pun perlu, yang itu pun Allah SWT ajar supaya minta hidayah. Kita ini lebih-lebih lagi kena minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Bila Allah SWT sebut ihdinas siratal mustaqim, sebut bawah tu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ayat yang ketujuh tu Allah SWT cerita berkenaan dengan 3 golongan, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang pada diberikan nikmat oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai, waladdallin, bukan golongan yang sesat. Ada 3 golongan kat sini. 3 golongan inilah yang bila kita masuk dalam surah Baqarah, kita akan jumpa 3 golongan ini. Masuk surah-surah lain pun kita akan jumpa 3 golongan ini, tapi Allah SWT dah bagi tahu dah. Daripada 3 golongan ini, pilih satu, iaitu alladzina an'amta alaihim, yang mana mereka itu mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah berikan nikmat kepada mereka. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 69, iaitu Allah SWT sebut wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Iaitu siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Tak boleh ambil Quran saja tinggal Nabi, tak boleh. Kita kena ambil Quran dan juga ambil Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah tu yang utusnya ialah yang menurunkan Quran itu. Tuhan yang sama, Tuhan Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, Allah jugalah yang telah mengutuskan dia sebagai Rasul. Jadi golongan-golongan seperti anti hadis, golongan-golongan yang mendakwa mereka ni Qur'aniyun, Qur'anis dan sebagainya itu, dakwaan mereka tak betul. Dakwaan mereka tidak tepat. Bukan tak tepat, salah. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, dan mereka itulah bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah SWT kepada mereka, iaitu minan nabiyyin, di kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang syuhada, wassalihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, yang mana orang-orang itu sangat sesuai, sangat elok, sangat bagus untuk dijadikan teman, untuk dijadikan kawan. Atas muka bumi ni kita nak pilih kawan, kita nak pilih pasangan, kita nak pilih apa semua ni, kita ambil pasangan daripada orang-orang yang
an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nak dapat pasangan yang an'amta alaihim, nak dapatkan kawan-kawan yang an'amta alaihim, nak dapatkan jiran-jiran an'amta alaihim, nak dapatkan keluarga an'amta alaihim dan sebagainya, nak dapatkan negeri an'amta alaihim. Itu semua keadaan mereka ni. Fahasuna ulaika rafiqah. Amat eloklah, amat baguslah kalau mereka itu dijadikan rafiq, dijadikan teman, dijadikan pendamping. Itu saranan Al-Quran. Jadi sebut siratal ladzina an'amta alaihim, sebab bila dalam Quran ni akan jumpa macam-macam kisah yang pelik-pelik, kisah yang ajaib, kisah yang tak capai di akal, cerita orang tidur selama 300 tahun, cerita orang boleh belah laut, cerita orang yang boleh tongkat kayu jadi ular, macam-macam cerita dalam tu. Cerita tentang Firaun, cerita tentang Haman, cerita tentang Namrud, macam-macam cerita. Jadi nak berdepan dengan cerita-cerita macam ni, bagi orang yang tak ada persediaan yang cukup, mudah sangat dia tak percaya, dia tolak Al-Quran. Mudah sangat dia kata, kalau ikut golongan anti hadis ni, kalau boleh mereka dengan Quran tu nak tolak, tapi bila tolak Quran orang kata kafir lah. Jadi mereka tolak hadis. Jadi itu cerita dia. Jadi samalah ajaran-ajaran sesat yang lain pun, mereka nak tolak Quran, bila tolak Quran orang kata kafir. Jadi bila mereka tak nak nampak dilabelkan sebagai kafir, mereka tolak sikit sahabat. Yang ni mereka kata hanya ambil ahlul bait saja. Ahlul bait pula pilih pula yang ni bukan ahlul bait. Aisyah bukan ahlul bait, Hafsah bukan ahlul bait. Ambil yang tertentu sahaja. Cucu-cucu Nabi pun ambil tertentu sahaja ahlul bait. Yang lain tu tak kira ahlul bait. Jadi itu keadaan mereka bermasalah dengan para sahabat. Ada problem, mereka tak setuju, mereka tak puas hati dengan para sahabat. Mereka tengok para sahabat ni dengan penilaian musuh. Mereka tengok Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ni, mereka tengok nampak seperti hubungan antara pengazab dengan yang diazab, hubungan musuh. Tuhan dengan manusia ni hubungannya musuh. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. 2 kali Allah SWT ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 2 kali ulang. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Supaya apa? Supaya manusia ni, dia persepsi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha Penyayang. Banyak-banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai pembuka dia. Bubuh dalam Quran, dalam surah Fatihah, surah yang pertama iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Supaya apa? Supaya manusia rasa bergantung dengan Tuhan ni bukan kerana terpaksa, bukan bergantung dengan Tuhan ni kerana Tuhan tu maha mengazab, azab Tuhan tu sangat berat, walaupun betul benda tu, tapi nak supaya persepsi pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah jadikan kita macam ni kerana Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah pilih kita demikian-demikian kerana Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu keadaan dia, supaya manusia ni tidak merasa musuh dengan Tuhan. Banyak golongan, contohnya golongan etis, golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Antara falsafah mereka kata bahawa Tuhan ni sadis, iaitu Tuhan ni dah tahu dah akhir sekali nanti ada manusia yang akan ingkar kepada dia, masuk neraka, ada manusia yang masuk syurga. Jadi kenapa dia buat juga manusia ni, sedangkan dia tahu dah akhir nanti manusia ni akan masuk neraka. Jadi kata Tuhan ni sadis. Maksudnya dah tahu macam tu saja nak buat, nak bagi manusia ni teraniaya, macam itulah persepsi mereka terhadap Tuhan. Tapi sebenarnya tidak macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia, Allah bagi manusia pilihan, Allah bagi manusia jalan. Jalan sebutlah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kedua iaitu jalan orang yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, iaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waladdallin, dan juga jalan orang yang sesat. Ada para ulama mereka pecahkan, perincikan. Ada yang menyatakan ghairil maghdub dengan maksud golongan Yahudi, waladdallin dengan maksud Nasrani. Ada yang menyatakan bahawa ghairil maghdub dengan maksud Nasrani dan juga Yahudi. Waladdallin ialah agama-agama yang lain selain daripada agama-agama Samawi, iaitu agama berdasarkan khayalan manusia. Jadi dia tengok pokok, dia kata pokok ni boleh buat Tuhan ni, sembah pokok. Tengok dia pernah nak lemah dalam sungai, kemudian dia diselamatkan oleh arus sungai, dia kata oh dekat sungai ni ada
ada semangat sungai, sembah pula semangat sungai. Tengok di langit ada matahari, sembah matahari, tembak macam-macam. Kalau nak sembah ni, ini pemikiran jahiliah. Sembah benda, sembah makhluk, ini pemikiran jahiliah. Sebab itu berhala ini, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berpotensi untuk jadi berhala. Nabi pun boleh jadi berhala sembahan. Rasul pun boleh jadi berhala sembahan. Berapa banyak kita tengok agama-agama dahulu, mereka jadikan Nabi mereka sebagai Tuhan. Nabi tu jadi Tuhan. Dia kata anak Tuhan lah, macam-macam lah. Jadi mereka jadikan sebagai berhala Nabi tu sendiri. Apatah lagi benda-benda lain. Jadikan pokok, jadikan sungai, jadikan batu, jadikan kayu sebagai berhala sembahan. Jadi kejut, semalam dah ada kat sepadan dah kena tembak. Jangan mari sini pula. Jadi itu keadaan manusia yang Quran akan ceritakan. Jadi bila kita berpegang dengan surah Al-Fatihah, insya-Allah, bila kita baca surah Baqarah, kita teringat surah Fatihah, kita baca surah Ali Imran, kita teringat surah Fatihah, mudah-mudahan kita membaca Al-Quran, kita mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Iaitu Allah Ta'ala sebut, Zalikal kitab la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebab ada orang baca Quran tapi tak dapat hidayah. Malang sungguh. Baca dah Quran, sumber ni jumpa dah, tapi tak dapat hidayah. Tapi orang yang mendapat hidayah ialah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang mana mereka ni ikhlas untuk mencari kebenaran, ikhlas untuk beramal, ikhlas untuk mendapatkan ganjaran dekat akhirat nanti. Bukan berpegang dengan agama ni nak main-main teori falsafah, jadi macam golongan etis, jadi golongan Mu'tazilah, jadi golongan apa semua ni. Yang tu hulu melampau dalam berpegangan, dalam berfikiran, sehingga jauh daripada landasan iman. Sepatutnya kita baca Quran ini dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu jalan yang lurus, bila kita tahu jalan yang betul, bila ada orang menyimpang, contoh kita kata orang ni nak pergi mana, kita kata kita tak tahu dia nak pergi mana, tapi jalan yang dia nak pergi itu tak betul. Sebab apa? Sebab jalan yang betul ialah jalan yang lurus. Jadi setengah orang bila kita kata bila kita kata jalan ni tak betul, orang ni pemikiran macam ni tak betul, dia nak bawa ke satu tempat lain, dia nak bawa ke masyarakat kepada satu agenda yang tersendiri. Dia kata apa agenda dia? Kita tak tahulah. Kalau kita tahu agenda dia, gagallah dia bawa agenda tersebut. Tapi kita kata apa yang jalan yang dia lalu tersebut jalan yang tak betul. Sebab jalan yang betulnya ialah sekian-sekian. Ini jalan yang lurus bagaimana Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jalan Al-Quran, Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sabat, untuk kekal terus berada di atas jalannya ini, dan diberikan juga kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita hidupkan kampung kita, masyarakat kita, negeri kita dengan sunnah, dengan ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ganjaran, mendapat nikmat di akhirat nanti. Nikmat atas dunia dapat dah, nikmat sihat, nikmat apa lagi atas dunia kita dapat dah. Nikmat ke akhirat tu belum lagi. Tak tahu lagi mana hala kita ni, syurga ke neraka ke, wal-iyazubillah. Tapi kita nak kita semua dapat kat dunia ni, kita jumpa dah kat sini, kita jumpa lagi dekat dalam syurga nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekadar itu, apa yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu buka soalan, kalau ada satu dua soalan. Ada ibu-ibu kat belakang kalau ada soalan apa ke? Jadi sekadar itulah, apa yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang buruk
disandarkan kepada diri saya selaku hambanya yang tidak pernah sempurna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.